Tanaman kelapa sawit merupakan penyumbang utama ekonomi negara di sektor perdagangan. Pada umumnya, hasil dari industri kelapa sawit ini dapat menjana pendapatan bagi meringankan beban kos sara hidup di luar bandar. Bukan mudah menjalani kehidupan di ladang. Berbagai cabaran dan dugaan menjadi rencah kehidupan di sini. Salah satu asas keperluan yang sungguh penting dan mutlak ialah bekalan air bersih. Air bersih merupakan sumber utama dalam kehidupan di mana-mana sahaja. Keperluan terhadapnya untuk melalui kehidupan di ladang tentulah menjadi lebih utama. Air adalah asas kehidupan manusia dan kebersihannya adalah tanggungjawab semua pihak. Sistem rawatan air yang tidak sempurna terdedah kepada berbagai bencana. Ia sudah tentu boleh mengakibat risiko jangkitan penyakit. Justru, sumber air bersih amat diperlukan dan kaedah melaksanakannya amat penting. Kementerian Sumber Manusia melalui Akta Standard Ladang di bawah Jabatan Tenaga Kerja telah diberi mandat untuk melaksanakan projek ini. Lantaran itu, satu mesyuarat jawatankuasa bertindak ditubuh bagi mempertingkatkan kerjasama daripada pihak kerajaan dan pihak syarikat perdagangan sendiri, iaitu melalui Badan Corporate Social Responsibility atau CSR Perdagangan. Usaha sama di peringkat tertinggi ini adalah sejajar dengan misi kementerian, iaitu memastikan keselamatan dan kesihatan pekerja terjamin. Projek Bekalan Estate ini merupakan satu langkah kerajaan untuk menggiatkan lagi penyediaan utiliti di kawasan luar bandar. Objektifnya ialah, pertama, kita ingin memastikan bahawa penyediaan kualiti air di estate-estate itu juga dari sumber awam harus kita bekalkan, kerana ianya memberi jaminan kualiti air kepada pekerja-pekerja estate. Justru itu, kerajaan telah menyediakan peruntukan sebanyak 50 juta di bawah PFI bagi melaksanakan projek bekalan air estate. Pada itu, kita menyedari bahawa penyediaan utiliti seperti bekalan air dan bekalan elektrik di ladang perlu diberikan perhatian bagi mengimbangi pembangunan yang disediakan oleh kerajaan. Bagi memastikan projek ini berjalan lancar, perbincangan bersama agensi jabatan dan pengurus ladang diadakan di setiap negeri yang terlibat. Ia bermula dengan pertemuan brainstorming dan disusuli dengan perbincangan lain bertujuan untuk mencari jalan penyelesaian bersama bagi merangka, merancang dan menyiapkan projek ini secara holistik. Harus diingat, ini ialah projek yang melibatkan hati rohani rakyat dan merupakan satu keperluan fardu kifayah yang dipikul oleh semua yang bertanggungjawab. Apabila saya dipanggil oleh Datuk Seri KSU bertanyakan sama ada Kementerian Sumber Manusia mampu atau tidak untuk melaksanakan projek bekalan air awam estate, dan saya membuat keputusan bahawa kementerian mampu melaksanakannya. Ada 3 perkara yang membolehkan projek ini dilaksanakan dengan baik. Pertama, pemilihan ladang. Kedua, kita membuat pemantauan. Faktor ketiga, di mana kita mendapat kerjasama yang begitu baik daripada pihak-pihak berkuasa yang terlibat dalam pengendalian projek air. Mengikut perangkaan, bilangan estet yang diberi bantuan bekalan air awam adalah sebanyak 52 buah semuanya, yang melibatkan seramai 12,497 orang pekerja dan tanggungan, serta sebanyak 4,816 unit rumah pekerja. Di antara estet yang menerima kemudahan bekalan air awam ini mengikut bancan negeri seperti berikut.
Jurutera Kementerian sentiasa turun padang membuat pemantauan di tapak projek demi memastikan segala masalah kerja-kerja pemasangan dilakukan dengan betul dan mengikut spesifikasi. Walau bagaimanapun, bentuk muka bumi, sungai, cerun serta rizab jalan yang sempit pastinya menjadi penyumbang kepada masalah. Walau bagaimanapun dia akan melibatkan banyak tanaman ataupun tanaman di perabot jalan cekar, dia kena ganti semula lah. Itu juga akan melibatkan kos tambahan lah. Laluan paip yang hampir dengan kawasan bukit boleh mengakibatkan risiko berlakunya tanah runtuh. Kebiasaannya, tanah runtuh berlaku secara semula jadi dan akibat kelalaian manusia sendiri. Oleh yang demikian, kaedah berbeza digunakan bagi menangani masalah seumpama ini. Lokasi ini merupakan lokasi yang bercorun yang mana kerja-kerja pembinaan tidak dapat dilaksanakan secara biasa ya. Oleh yang demikian, kita akan menggunakan kaedah HDD pada challenge 4,700 hinggalah ke challenge 4,800. Ya, HDD tersebut akan ditanam di bawah jalan ini sedalam 6 meter sehinggalah ke challenge 4,800 tadi. Kaedah ini didapati berkesan bagi membantu mempercepatkan jadual kerja-kerja memasang paip. Kaedah HDD atau dikenali sebagai Horizontal Directional Drilling berfungsi dengan menggerudi laluan bawah tanah tanpa mengubah infrastruktur sedia ada. Jarak ketinggian daripada soffit ke permukaan sungai lebih kurang 10 meter. Oleh demikian, kita akan menggunakan kaedah HDD yang mana HDD tersebut akan dilalukan di bawah dasar sungai pada kedalam 10 meter. So dengan itu kita telah dapat menyiapkan projek ini dengan lebih awal dengan menggunakan kaedah HDD. Setelah kerja menggali selesai, kerja penyambungan paip dilakukan dengan teliti dan ditanam ke dalam lubang laluan tersebut. Terdapat 3 jenis paip yang digunakan bergantung kepada kesesuaian agensi. Antaranya ialah UPVC pipe, Unplastic Polyvinyl Chloride, HDPE pipe, High Density Polyethylene, GI pipe, Galvanized Iron. Kerja-kerja pemasangan paip sentiasa dipantau oleh jurutera kementerian. Pihak kementerian mengadakan mesyuarat dan lawatan ke tapak projek bersama kontraktor bagi membincang dan menyelesaikan masalah yang dihadapi. Kerap kali terdapat beberapa masalah timbul dalam laluan kerja-kerja pemasangan paip. Setelah kerja penyambungan selesai dilakukan, paip-paip ini akan ditanam mengikut laluan yang telah digali. Dengan adanya peruntukan di bawah undang-undang ini, dalam menguatkuasakan akta ini, majikan adalah dikehendaki untuk memastikan bekalan air disediakan kepada pekerja estet diberi secara percuma dan juga bekalan air estet ini diberi selama 24 jam sehari. Sekurang-kurangnya majikan di seluruh negara dapat mendapat manfaat daripada peruntukan disediakan oleh kerajaan ini untuk melaksanakan tanggungjawab mereka menyediakan prasarana, iaitu menyediakan bekalan air yang mencukupi daripada sumber awam disediakan kepada pekerja-pekerja untuk meningkatkan kebajikan pekerja-pekerja di sektor ladang berkenaan. Dan ini insya-Allah dapat mengubah corak penerimaan pekerja-pekerja di sektor ladang. Begitu lama penduduk ladang hanya bergantung sepenuhnya kepada sumber air daripada takungan di ladang yang tidak dirawat dengan betul. Kini penduduk ladang tidak perlu bimbang lagi dengan tahap kebersihan sumber air yang diperolehi. Kebersihan air sentiasa dipantau oleh pihak yang dipertanggungjawabkan dalam menentu tahap kebersihan air mengikut piawaian yang ditetapkan kepada manusia.
sekolah, klinik desa, madrasah dan masjid juga menikmati kemudahan air bersih yang sebelum ini terpaksa menggunakan air dari sumber galian bawah tanah. Selaras dengan konsep satu Malaysia, rakyat didahulukan, pencapaian diutamakan. Dulu saya pakai guna air sungai lah, dirawat oleh pihak ladang. Sekarang Alhamdulillah kita dah dapat air bersih lah sekarang ni. Saya ucapkan terima kasih kepada KSM. Saya pengurus ladang Ulu Remis mengucapkan ribuan terima kasih bagi projek bekalan air percuma terutama sekali kawasan Sandabi Plantation Berhad. Saya Bong Kimpo mengucapkan jutaan terima kasih kepada Kementerian Sumber Manusia khasnya yang telah memilih ladang saya sebagai peneraju dalam projek bekalan air. Kami sebagai penduduk ladang Kuala Jelai teramat bersyukur atas pemberian yang diberikan. Penduduk-penduduk kita di belakang juga betul-betul bersyukur dan gembira dengan apa yang ada. Jika sebelum ini mereka terpaksa menunggu air hanya dibuka pada pukul 3 hingga pukul 6. Sekarang pada bila-bila masa, pagi sampai ke malam 24 jam kami boleh mendapat air bersih. Wakil penduduk ladang Kuala Jelai juga mengucapkan ribuan terima kasih kerana terpilih di dalam program bekalan air awam estate. Jadi saya beserta dengan rakan-rakan saya yang telah lama tinggal di sini seperti rakan saya ni, Cik Engki, dah duduk lebih kurang dalam 30 tahun lebih. Memang rasa bersyukur. இந்த எஸ்டேட்க்கு வந்து இப்போ கவர்மெண்ட் தண்ணி கொடுத்துருக்கனால ரொம்ப சலுகையாக இருக்குது எங்களுக்கு. முன்ன வந்து ஆற்று தண்ணி பாய்ச்சினா ரொம்ப கஷ்டமாக இருந்துச்சு எங்களுக்கு. ஏதோ ஒரு பிரச்சனைனா காய்ச்சல் ரொம்ப பிரச்சனை, அழுக்கு தண்ணி வேறு, தண்ணி மழை பெஞ்சிட்டா ரொம்ப அழுக்காக வரும். அது இப்போ இந்த கேஎஸ்எம்னால ஒரு நல்ல தண்ணி கிடச்சிருக்கு வந்து நாங்கள் ரொம்ப பெருமை அடைகிறோம், சந்தோஷம் ரொம்ப. அதனால் முன்னெல்லாம் வந்து அந்தி வேலைக்கு போனால் கூட எங்களுக்கு ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும், தண்ணி பிடிக்க முடியாது, ஒரு 4-5 ஹவர் தான் கொடுக்குறாங்க. அதே இப்போ இந்த நல்ல தண்ணி இருக்குன்னா 24 மணி நேரம் தண்ணி இருக்குன்னா ரொம்ப சின்னாங்க இருக்குது எங்களுக்கு. Pekerja ladang dapat menikmati sumber bekalan air bersih dalam kehidupan harian mereka. Sejajar dengan misi dan visi kementerian dalam melaksanakan dasar dan undang-undang berkaitan dengan keselamatan dan kesihatan bagi memastikan persekitaran kerja yang sihat dan selamat dalam suasana kerja yang kondusif. Alam dan manusia sejiwa dan kelestarian hidup perlu dijaga. Kejayaan melaksanakan projek luar bandar seperti ini menunjukkan komitmen kerajaan untuk memberikan kemudahan yang saksama di kalangan masyarakat luar bandar. Di samping itu juga estate merupakan satu sektor yang kita harus berikan perhatian kerana mereka juga merupakan rakyat negara kita. Ini sejajar dengan hasrat kerajaan untuk menjadikan negara kita Malaysia sebagai sebuah negara maju dan berpendapatan tinggi. Maka wajarlah kemudahan seperti ini disediakan dengan baik dan berkesan. Kepuasan pada kami semua di mana pekerja-pekerja ladang dapat menggunakan air paip sama seperti penghuni dalam kampung yang berhampiran. Nandri KSM. Terima kasih KSM. Nandri KSM. Terima kasih. Terima kasih KSM. Kerajaan komited memperkasakan program pemantauan ke atas sistem bekalan air dalam usaha meningkatkan kualiti taraf hidup komuniti estate dan menangani kes-kes penyakit berjangkit. Seterusnya, menarik minat pekerja bagi mengekalkan keharmonian dan kesejahteraan kehidupan di luar bandar. Kementerian Sumber Manusia, Pekerja, Pemangkin Transformasi Negara.